Saya akan teruskan dengan santau ini yang ingin saya ketengahkan dalam misteri hitam kata orang. Hanya satu kiriman SMS yang ringkas saja daripada Encik Haji Hashim katanya. Assalamualaikum Kisim, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haji Hashim, saya ingin ketengahkan satu peristiwa santau. Saya pernah membantu keluarga, salah seorang anggota dalam keluarga terkena santau. Dan santau yang dikenakan ini adalah santau langkah. Jadi apa yang berlaku, benda ini ataupun sesuatu telah pun ditaburkan di hadapan rumah. Jadi kita ni pastinya akan keluar masuk pintu rumah yang sama. Rumah kita bukanlah macam rumah Mak Saleh, pintu belakang, pintu kiri, pintu kanan, banyak pintu. Tapi ini merupakan pintu depan rumah, ditaburkan sesuatu. Jadi bila waktu pagi itulah isteri yang pertama keluar rumah untuk ke tempat tugas, isteri langkah. Bila seseorang itu langkah saja, orang yang pertama itulah akan terkena santau tersebut. Dan saya telah pun dipanggil datang ke rumah orang itu, tapi bukanlah hari ini kena, besok dia tahu. Setelah mungkin beberapa minggu, isterinya rasakan sesuatu yang tak kena, badannya mula tumbuh bintik-bintik nanah. Jadi saya pun datang dan periksa, dan dipendekkan cerita kata Haji Hashim, memang sah terkena santau, dan saya juga ada periksa. Depan pintu ada diletakkan sesuatu yang tuan rumah pun tak perasan. Jadi sekarang ini kita cuba tanya diri kita. Kalau kita ada musuh, lebih baik kita berhati-hati. Setiap kali sebelum kita langkahkan kaki keluar rumah, apa tak kita kalau boleh buat satu langkah tambahan, langkah berjaga-jaga, pandang ke bawah dan tengok kalau ada tak taburan-taburan benda-benda yang mencurigakan. Kalau tak ada, teruskan langkahmu. Kalau ada, berhati-hatilah. Ambil air ataupun sapukan ketepikan benda tu dan buang saja. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam. Itulah dia mesej daripada Tuan Haji kita, iaitu Haji Hashim yang berkongsi pengalaman, Haji Husin yang berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12, Misteri Hitam Kata Orang. Pendengar 897, saya akan teruskan dengan kiriman SMS berikutnya. Datang daripada Encik Omar. Katanya, Assalamualaikum KC dan juga pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Saya bernama Omar dan saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa saya. Kejadian ini berlaku apabila saya sedang menunggang motosikal pulang dari tempat tugas ke rumah. Dan waktu itu KC, dalam perjalanan dari tempat tugas pulang ke rumah, saya menggunakan Bukit Timarut. Jadi apa yang berlaku pada malam ini maksudkan sekitar pukul 12 lebih tengah malam, sedang menunggang motosikal nak pulang ke rumah menggunakan Bukit Timarut. Tiba-tiba dekat satu kawasan ni, kalau saya sebut ramai penduduk Singapura akan tahu tentang kehebatan kehebatan berkaitan dengan misteri di kawasan yang dikenali sebagai Dairy Farm Road. Dekat simpang Dairy Farm Road itulah saya terasa macam sesuatu yang tak kena. Jadi bila saya tunggang ni, saya setiap kali rasa macam ada orang di belakang motosikal. Jalan raya pada pagi itu memang tak banyak kenderaan. Boleh saya katakan, sepanjang saya tunggang motor saya tu dekat Dairy Farm tu ataupun Bukit Timah, dah lebih kurang 10 minit lebih, hanya motosikal saya saja yang lalu. Jadi, bila saya rasa tak sedap hati, saya pernah ingat kata-kata KC. Kalau rasa tak sedap hati, kita hentikan kenderaan, tenangkan diri, barulah kita jalan. Sebab kalau tidak, ia boleh mendatangkan kemalangan, kecederaan. Kita tidak menunggang dengan penuh konsentrasi. Pendengar Ria 897, Encik Omar katanya, saya pun buatlah apa yang dinasihatkan oleh KC. Saya hentikan motosikal saya betul-betul dekat tepi bus stop. Belakang bus stop tu KC adalah hutan. Jadi apa yang berlaku, sedang saya berhenti di tepi perhentian bas 12 lebih tengah malam, saya ni masih lagi sedang pakai helmet. Jadi saya pun buka helmet saya, keluarkan sebatang rokok untuk hisap rokok lah sambil nak tenangkan diri yang masih lagi rasa di belakang ada orang. Tiba-tiba dah tanggalkan helmet, baru saya terperasan sebelah kiri saya dekat bus stop KC, ada perempuan sedang duduk tunggu bas tengah-tengah malam. Mana satu ada bas. Yang kedua, bila tadi saya nak berhentikan motosikal, saya tak nampak pun ada orang dekat bus stop. Saya tak tengok penuh. Saya nampak mata sebelah kiri ada orang sedang duduk. Saya pakai balik helmet saya simpan balik rokok saya,
Saya terus tunggang motosikal dan tinggalkan tempat itu. Barulah perasaan takut ini hilang. Dah tak ada rasa benda ikut ataupun ada benda. Ya, katanya teman saya dari belakang. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Di sini sebelum saya jawab panggilan, ada pendengar kita yang berkongsi daripada Syafiq katanya. Apa khabar Kisi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi sesuatu. Yang ini adalah kisah tentang bekas kekasih abang saya. Saya ingat lagi waktu petang tu saya duduk di rumah sedang menonton TV. Abang saya pula katanya sedang on the way nak balik, bawalah kekasihnya, konon-konon nak tayanglah pada ibu. Jadi ayah saya di rumah, ayah saya tidak ada di rumah, cuma ibu saya dengan pembantu rumah sahaja yang ada. Dan Casey, katanya Syafiq, bila abang saya dalam perjalanan, dia suruh saya kemas rumah, jangan berselirak, katanya nak dekat sampai. Jadi saya pun bangun, buatlah apa yang patut dengan pembantu rumah. Jadi kemudian beberapa minit abang saya pun beri salam. Dia beri salam, dia masuk ke dalam. Kemudian saya dapat lihat kekasih abang saya ni mati-mati tak nak masuk dalam rumah. Tak apalah. Malaslah nak buka kasut. Casey, hairan, malas nak buka kasut. Kasut tinggi, takkanlah berapa susah nak buka sepatu masuk ke dalam rumah. Kalau pakai kasut high cut ke dengan tali nak kena buka satu persatu tu faham. Tapi dia tak nak. Mak saya sampai keluar, panggil dia masuk. Tak apa cik, saya malas nak buka kasut cik, kaki saya sakit tak sedap. Jadi akhirnya pembantu bisik di telinga saya. Kamu tengok di atas pintu kamu ada apa itu? Saya tengok dia, kenapa ya bu? Nanti aku jelaskan. Jadi akhirnya dia pun duduk di luar. Abang saya masuk ke dalam rumah, makan sekejap. Dia mati-mati tak nak masuk. Ibu saya sampai rasa pelik. Kenapa budak ni tak nak masuk? Jadi setelah abang makan, abang dah solat, abang pun keluar. Sambunglah. Mereka dah berlalu pergi. Jadi pembantu panggil saya, kata Syafiq, dengan ibu. Ibu tanya, kamu tahu enggak kenapa dia enggak mau masuk? Ibu, atas rumah ibu tu ibu letak barang kan? Ya, kenapa ya? Barangkali pacarnya Ridwan tu Syafiq lah, abang kepada Syafiq memakai susuk. Casey, kata Syafiq, di atas pintu rumah ibu saya ada gantung daun kelo dengan juga letak besi berani. Tak tahulah benda tu yang ada digunakan oleh budak perempuan tu susuk ke, santau ke, ataupun barang lain. Tapi mungkin kerana itu, kami tak pasti, tapi mungkin kerana itu dia tak nak masuk ke dalam rumah. Memang benar Casey, 2 minggu abang saya dengan dia putus. Tidak dapat teruskan berhubungan. Terima kasih. Selamat tengah malam Casey. Itu tadi adakah anda rasa memang budak tu tak nak buka sepatunya, tumit tingginya sebab kakinya sakit ke, leceh ke, ataupun anda rasa ada kaitannya dengan sesuatu, daun kelo yang digantung depan pintu rumah dan besi berani yang digantung. Tapi ingatlah apa jua, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Jangan sampai kita salah akidah sudahlah gantung tu semua tak baik. Baik. Yang ingin saya kongsi dengan anda dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Ini berkenaan dengan rumah yang dikatakan dalam rumah yang beliau tinggal ini seringkali anaknya ternampak kelibat seorang nenek dalam rumah yang mereka tinggal, dan ini menghantui dirinya, menghantui anak-anaknya. Yang paling pelik, kehadiran nenek ini hanya akan muncul apabila hujan lebat tiba. Setiap kali hujan lebat, setiap kalilah nenek ini akan muncul dan anak-anak akan menjadi takut.
Ma, nak tidur dengan Mama boleh tak? Pergilah tidur dengan abang tu. Hah? Erwin kan dah besar? Ma, takutlah Ma. Dalam bilik ada orang. Pendengar Ria 897. Itulah yang berlaku kepada anak kakak yang berkongsi pengalaman beliau. Anaknya pada suatu malam datang ke dalam bilik ketika hujan lebat. Kejutkan mama beliau ataupun ibunya. Memberitahu nak tidur dengan ibu. Bila kakak suruh dia tidur dengan abang. Erwin kan dah besar. Dia kata, takut dalam bilik ada orang, Ma. Pada mulanya kakak ingatkan anak kakak ni mungkin mimpi yang ngeri. Mempunyai mimpi yang buruk. Jadi anak-anak kecil ni mungkin tidak tahu bezakan mimpi dengan realiti. Kemungkinan dia mimpi yang buruk, dia bangun tidur, dia takut, dia masuk bilik kakak, katanya nak tidur dengan kakak. Jadi malam tu kakak benarkan tidur dengan kakak dengan suami dalam bilik Casey. Abangnya seorang diri dalam bilik tidur. Pendengar Misteri Jam 12, bayangkan lebih kurang seminggu daripada kejadian malam tu, datang lagi hujan selebat-lebatnya Casey. Waktu tu kakak sedang berada di ruang tamu, sedang habiskan kerja sedikit. Tengah duduk dekat meja makan dengan pen, dengan buku nota, sedang tulis nota untuk perniagaan kecil-kecilan kakak. Anak kakak keluar daripada bilik. Anak kakak yang bongsu berjalan terus peluk kakak seirat-iratnya. "Hey Win, belum tidur lagi? Dah pukul berapa ni? Dah lah, kau in sleep. Pergi tidur." "Ma, takut Ma." "Takut apa? Dalam bilik ada orang, Ma." Bayangkan pendengar Ria 897. Ewin tak boleh macam ni tau. Mana ada orang. Kakak pegang tangan anak. Tak nak, takut. Ada orang, Ma, ada orang." Kakak pun marah dia. "Erwin, don't do this. Masuk bilik tidur." Pegang tangan, kakak tarik. Dia seolah-olah melawan. Tak nak masuk dalam bilik. Sampai depan pintu bilik anak kakak. Kakak berdiri dekat pintu bilik. Bilik anak kakak gelap. Anak lelaki yang sulung sedang tidur di atas katilnya. Atas katil anak lelaki kakak, sekali pandang, kakak nampak macam ada orang tengah baring Casey. Terus kakak tengok anak, tengok balik katilnya. Kakak istighfar, "Astaghfirullahalazim. Anak aku cakap dengan betul rupanya." Kakak buka lampu. Dokong anak kakak. "Win, tidur bilik nak. Nak." Tak nak Mama. Dia masih ada." Kemudian kakak kata, "Okeylah, tak apa. Iwin tidur dengan Mama Masuk dalam bilik. Waktu tu suami kakak tidak ada di rumah, bertugas shift malam. Cuma kakak dengan dua anak bujang kakak. Jadi bawa anak kakak baring dekat atas katil. Teringat pula anak yang sulung ni. Kesian pula tinggalkan dia seorang-seorang dalam bilik. Kakak pun kata pada anak lelaki kakak yang kecil ni, kakak kata, Iwin tunggu sekejap Mama pergi sebelah kejutkan abang, tidur dengan Mama." Jadi anak lelaki kakak takut. Katanya, Jangan Ma, nak ikut. No, Iwin, stay sini. Tunggu sini sekejap. Okay? 1 minute. 1 minit je. Anak kakak tunggu dekat katil. Kakak keluar dari bilik Casey, menuju ke arah bilik anak lelaki kakak.
Casey, Danish, bangun nak. Danish tidur dengan mama dengan adik dekat dalam bilik Danish. Bila anak lelaki kakak yang sulung bangun dari tidur, matanya terkebil-kebil kerana mengantuk. Kakak tak angkat. Terpaksa kakak kejutkan dia untuk masuk ke dalam bilik. Jadi, kakak kejut abang dia bangun, mata terkebil, kusuk mata. Danish, cepat, ikut mama. Adik dah tidur dalam bilik. Angkat bantal, jalan keluar. Anak lelaki masih tengah duduk dekat katil, kakak dekat pintu. Toleh belakang. Casey, kakak nampak sekali pandang saja Casey. Pendengar Ria 897 FM. Dekat tepi tingkap belakang langsir, kelihatan seperti ada susuk tubuh dan nampak raut wajah seorang wanita tua yang ada dalam bilik anak kakak. Kakak panggil, anak lelaki yang sulung datang, ikut kakak masuk dalam bilik dan tidur bersama dengan kakak sampailah keesokan paginya. Bila kakak tanya pada anak bongsu kakak, apa yang dia nampak? Dia cuba jelaskan, kakak cuba cakap baik-baik dengan dia. Katanya dia nampak dalam bilik ada nenek yang duduk sebilik dengan dia. Perkara ini kerap berlaku dan selepas hanya beberapa kalilah kejadian ini berlaku, baru kakak perasan. Setiap kali hujan lebat, setiap kali itulah susuk tubuh wanita tua akan kelihatan dalam bilik tidur anak lelaki kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kita akan teruskan dengan pendengar kita berikut ini. Assalamualaikum Cik Muhammad, apa khabar? Baik. Cik Muhammad buat panggilan dari mana ni? Saya buat daripada rumah ni. Dan Cik Muhammad boleh perlahankan suara radio di belakang? Oh, boleh. Okey. Pengalaman Cik Muhammad katanya tentang apa ni? Okey, waktu tu tahun 1992 saya bekerja di Changi Airport. Saya kerja part time lah. Sebagai seorang cleaner di sana. So, pada waktu tu jam lebih kurang 2 lebih pagi. Sedang supervisor tengah deploy kita buat apa-apa kerja lepas break ni lah tu kiranya. Sekali kawan saya ni dua orang budak perempuan, satu kakak dengan lagi satu ni budak perempuan muda lah. Dia kira kena buat di bahagian transit tu. So di transit tu dia ada satu lorong tu ada tangga tu. Katanya komen memandu, okey sana kita nak kena sapu sama mop je lah, kita tak payah dia cakap tangga tu pasal tak ada orang jalan. So yang saya ni dengan teman-teman saya ni kira kena deploy kat luar lah. So bila kat luar tu kita deployment tu saya kena buat scrub, kena bersihkan tempat semua. Jadi pada masa yang sama tu tak sampai 5 minit sekali terdengar lah kawan saya tu budak perempuan pekik kat dalam tu tangga. Jadi tangga tu kita tak boleh masuk tau, dia nak kena pakai access card tau. So ada budak polis kat sana, budak Melayu tu datang, dia buka. Jadi bila buka tu lampu tangga tu gelap. Jadi bila kita tengok lampu tu gelap, kita pekik-pekik, Kak boleh Kak dengar tak? Jadi lampu tu terang balik. Bila lampu tu terang, jadi terus kawan saya yang budak perempuan muda ni, budak Melayu lah kira dengan serta-mertanya dia pekik nama Meling. Dia cakap macam itu. Kita pun tak faham. Kita ni orang Melayu lah, kita mana faham apa bahasa ni yang dia cakap ni. Sekali muncul kat situ ada satu orang polis jugalah, berbahasa Cina. Jadi dia cakap, ini dia cakap ni bahasa Mandarin. Meling ni kira dia minta tolong. Apa yang dia minta tolong ni? Jadi saya cakap, ini macam kena sampuk je ni. Jadi saya terus dengan tunggu-tunggu tu, saya panggil saya komen. Dia inform lah dengan salah satu orang staff airport kat sana tu, ada satu pakcik haji tu datang. Pakcik haji tu datang tu langsung
kita ramai-ramai angkat tu budak perempuan, bawa pergi kat store lah, kat basement lah, tempat bas sana. Sampai kat sana tu, pakcik tu cuba lah ambilkan air, jampikan dia apa, sampai panggil ambulans. Lepas tu terus saya tak tahu lah apa dia kan cerita dia. Tapi memang airport tu dia di Terminal 2 tu memang sana memang keras lah. Siapa-siapa airport staff yang mana kerja kat sana memang diorang tahu lah. Especially kalau orang cakap bahagian finger south, finger north kan, tengah-tengah diorang mesti tahu. Pasal itu lorong memang lorong yang paling gelap bila waktu malam. Itu yang saya fikir. Terima kasih ya. Sama. Baik, silakan 6691897. Baiklah, berikut ini datangnya daripada Raizan. Kata Raizan, selamat tengah malam bro. Selamat tengah malam Raizan. Pengalaman saya tak seram sangat. Tapi ini berlaku pada hujung minggu lalu. Hari Sabtu, saya dan juga ibu, ayah, adik-beradik. Kami kesemuanya 5 orang pergi ke Pulau Ubin untuk berbasikal. Jadi bila kami dah sewa basikal, yang masing-masing nak kayuh pergi masuk pendalaman kawasan Pulau Ubin tu, bila dah jalan jauh, ada satu kawasan ni, tempat ni dia macam, dia macam meladang pokok-pokok getah. Jadi kami pun letakkan basikal dekat tepi, di situ ada satu pondok. Saya, ibu, ayah dan adik-beradik yang lain duduk, minum dan makan. Ada sandwich yang dibuat oleh ibu dibekalkan untuk trip kami. Sedang makan, saya perasan dekat salah satu pokok getah ternampak macam ada orang berdiri. Yang menakutkan sangat-sangat bila saya sekali pandang saja, lidahnya panjang sampai ke lantai. Ketika yang saya nampak benda tu, dah nak dekat masuk senja. Ya, pukul 6 lebih nak dekat masuk 7 malam. Jadi saya terperanjat, terlihat benda tu lidah sampai ke lantai. Berdiri memerhatikan kami sekeluarga sedang nikmati juada dan berehat. Bila saya tengok, saya terkejut. Sampaikan roti yang saya pegang terjatuh. Ibu dan ayah terus toleh. Benda tu dah tak ada, saya pun dah tak nampak. Jadi tiba-tiba ayah saya kata, cepat makan. Dah, kita balik sekarang. Katanya, bila kami semua dah angkat barang-barang, nak naik basikal, keluar dari kawasan tu nak kembali ke jeti, Kisila tahu tak? Dalam perjalanan, kami berlima kayu basikal. Basikal adik perempuan saya tak boleh bergerak. Kayu macam berat. Bila periksa, tidak ada apa-apa pun. Bila periksa basikal, memang tak ada apa-apa, semua macam biasa. Bila ditunggang kayu, boleh bergerak. Tapi pelan sangat, kena letak effort macam nak naik bukit yang tinggi. Jadi hairan Kisi, cukup hairan. Tiba-tiba, bila ada kayu jauh sedikit, ada seorang pakcik ni, ada satu rumah ni, di sana dia ada jual minuman, dia keluar. Dia pun datang dekat kita, dia kata, kenapa tak duduk sini dulu minum air? Jadi bapak saya kata, taklah cik, kami semua nak balik. Pakcik tu kata, lebih baik awak duduk sini. Kan basikal tu berat. Ayah terkejut, macam mana pakcik ni tahu? Jadi kami semua duduk, minum air. Setelah waktu maghrib, ayah pun dan ibu semua tumpang solat. Selepas solat, kami keluar. Basikal adik semua dah boleh macam biasa bergerak. Sampai dekat jeti, kami terfikir-fikir. Apa benda yang pakcik tu nampak, kita semua tak nampak. Anda ada kisah misteri ke? Misteri dah juga, tapi macam ada mesti kita lama boleh? Boleh silakan. Okey, sekarang. Sekarang ada on air ni. Okey. Okey, cerita ni terjadi pada dalam tahun lewat 70-an. Mengatakan apa, macam biasa itu umur 19 tahun. Waktu makcik saya tersepak, kata tu sebab semain Cina tu. Oleh kerana dalam waktu dulu tu macam kurang sangat, macam paranormal, macam membuat macam yang pakar-pakar untuk mengobatinya kan. Jadi jumpa 2-3 orang tu, last kali dia mengatakan dia telah terkena langgar, tertendang makhluk
Alus ni punya anak lah, punya botol susu pecah. Cina punya tu. Lepas tu dia mengatakan, habis lepas cakap pergilah jumpa dengan pakar Cina atau Pekong lah. Lepas tu jumpa Pekong Cina tu, dia mengatakan kau dah anak kau dah langgar Cina punya anaknya ni lah, botol susu pecah, kau kena ganti balik. Habis oleh kerana nak baik sangat, okeylah, pergilah, buatlah. Dia bilang kena ada belikan botol susu, sama susunya. Habis dia pegang, kau belikan gula-gula, yang gula yang apa, yang biskut yang atas dia ada cherry tu apa, macam manisan tu. Habis Cina tu, tempat jualan Cina tu macam perhatikan kita orang kan. Tapi macam ada tu package tu, ada duit semualah. Ada duit tu semua, beli benda tu, bang, so, dia bawakan Cina tu, dia bakar tu. Dia bilang Cina cakap, lagi 2 minggu kau tengok keadaan balik semula, kita nak tengok mana keadaan macam ni lah. Lepas tu lepas 2-3 hari lepas dia buat semua tu, alhamdulillah baik. Tapi lepas 2 minggu datang semula ke tempat Pekong tu, tokong Cina tu, yang buat kemiskinan, yang dia buat ketawa tu, bilang, ayah, lu kasih orang susah. Dia bilang, apa susah pula? Gua cakap sama lu kasih tu susu, gula-gula sama tu, asal gua kasih wang. Sekarang tu dia punya bapa banyak bising, dia bilang punya anak sudah hore-hore tu duit. Kita pun dengar macam, iya ke betul ke ni kan? Jadi macam nakkan kelakar dia pun macam, tapi alhamdulillah mati saya tu baiklah kaki dia tu kan. Cuma itulah nak berkongsi cerita lah. Itu je. Terima kasih ya. Sama-sama. Kembali. Okey. Yang ini adalah pengalaman yang diceritakan oleh Nur Atikah Abdullah. Peristiwa yang beliau tidak dapat lupakan, dan beliau kirimkan email kepada saya. Pada mulanya beliau menghantar email kepada saya untuk saya kongsi pengalaman ini. Kemudian beliau kirimkan lagi email untuk katakan jangan cerita tentang hal ini sebab takut ada sesuatu yang berlaku. Dan kemudian dia kirimkan lagi email kepada saya, sila baca yang ini. Yang pertama saya kirimkan tadi jangan dibacakan, yang ini saya telah pun tukar beberapa perincian tentang kisah pengalaman peribadi saya, kata Nur Atikah. Saya pun rasa curiga dan ingin tahu sebenarnya. Secara jujur saya belum baca email yang pertama, cuma saya baca tajuknya sahaja. Kemudian belum sempat lagi saya nampak lagi satu lagi kiriman email, dan yang ketiga katanya baca yang ini yang ada di hadapan saya, yang disuruh saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik pendengar Ria 897, apa yang berlaku? Pengalaman yang diceritakan dalam rancangan Misteri Jam 12 dari Nur Atikah. Yang ini melibatkan seseorang lah. Kita teruskan. Assalamualaikum KC dan juga pendengar Ria 897. Nama saya Nur Atikah binti Abdullah. Saya ingin berkongsi pengalaman saya, dan ini adalah satu kisah yang benar-benar berlaku. Terpulang pada Casey lah untuk percaya ataupun tidak. Harap Casey baca kiriman saya yang ini, bukan yang pertama pernah saya kirimkan kepada Casey. Seseorang yang saya kenali ini, saya pernah nampak dengan mata saya sendiri. Sebenarnya begini Casey, ini orang yang disebutkan ini telah pun mengenakan nasi tangas kepada suaminya. Saya tak nak sebut siapa orangnya. Adakah orang tu kakak saya? Adakah orang tu kawan saya, kakak ipar saya, saudara mana, kenalan? Saya tak nak beritahu perinciannya. Harap Casey jangan bacakan kiriman yang pertama, tolonglah. Macam mana saya boleh nampak nasi tangas yang dikenakan oleh wanita tersebut? Begini kisahnya. Saya pernah bermalam di rumah si Polan
Tapi bukan bermalam kerana si Polan yang mengenakan nasi tangas. Si Polan ni pada mulanya tak tahu yang saya ada di dalam rumah. Dalam rumah tu, sebenarnya saya kawan kepada anak si Polan, kata Nur Atika. Saya telefon ke rumah si Polan ni, di mana saya duduk dalam bilik anak si Polan. Dan apabila si Polan ni baliklah, si wanita ni balik kerja, dia akan masuk dalam bilik, tak tahu pun saya di dalam. Sebabnya anaknya kata, kau jangan keluar jangan keluar. Nanti bila si dia dah masuk bilik, baru kau keluar. Jadi anaknya sendiri pun tak suka dengan wanita ini. Dia cakap wanita ni bukan ibunya. Saya rasa curiga. Cara dia berbual ni, dia tak cakap nanti kalau ibu aku masuk bilik, dia cakap nanti si Dini masuk bilik, kau keluar. Aku tak nak kau jumpa dia. Dan saya pernah bertanya pada dia, kenapa kau benci sangat dengan dia? Kau tak tahulah. Kau tak tahu. Kalau kau tahu pun kau akan rasa jijik dengan dia. Dan inilah pengalaman saya yang saya nak ceritakan. Saya akhirnya dapat tahu kenapa kawan saya ni pandang perempuan ni sungguh jijik. Pada suatu malam, saya bermalam di rumah beliau. Kita duduk dalam bilik, menonton DVD, kita bermain game, berbual. Sampailah terlelap tidur, saya pun nak ke tandas. Hal ini berlaku selepas 12:30 malam, Casey. Teman saya dah tidur. Saya buka pintu, menjenguk dekat luar, takut-takut nanti terserempak dengan sidik tu. Tak ada orang. Ruang tamu gelap, Casey. Saya jalan menuju ke arah dapur nak pergi tandas. Saya harus melepasi bilik tidur utama, iaitu master bedroom. Bilik tidur utama tu tidak ditutup dengan rapat, dan dalam bilik tu agak terang dengan lampu yang menyala di tepi katil. Saya terperanjat sebenarnya apa yang saya nampak. Casey dan juga pendengar Ria 897, nampak si perempuan ni, Casey, sedang duduk di atas katil. Ya, dia sedang duduk dekat atas katil sambil, mohon maaf ini apa yang digambarkan ini. Jadi sambil kelengkang kiri dan kanan ni dibuka luas, dan yang hairan di hadapannya ada periuk, tak tahu diisi apa. Periuk yang ditutup, mungkin baru nak mula ni. Tengah jalan saya terpandang, wanita tu tak nampak saya, sebabnya dia menunduk sedang baca sesuatu. Bila tengah jalan saya ternampak, terus saya henti seketika. Saya ke belakang, tak berani melangkah ke depan, takut bila saya lalu nanti akan ada shadow bayang-bayang. Jadi saya dah ternampak, saya ke belakang, masuk dalam bilik, tutup perlahan-lahan pintu bilik. Casey, mungkin apa yang saya nampak ni, perempuan yang tak digemari oleh teman saya adalah ibunya, kerana mungkin si perempuan ni telah menggunakan sihir, cara halus untuk mengawal suaminya. Untuk pengetahuan Casey, perempuan ni adalah ibu tiri kepada kawan saya. Ibu tiri. Suami ni, bapa beliau, berpisah dengan mak. Mula-mula ingatkan perpisahan memang tak ada jodoh. Tapi bukan, sebab yang ni lah. Saya rasa yang inilah perbuatannya. Merampas suami orang secara halus, kemudian sekarang nak kawal suami orang yang dia kahwin ni dengan cara menggunakan nasi tangas. Bila saya ternampak, saya tak berani nak bersuara dan menegur teman saya tentang hal ini. Saya rasa dia pun tahu. Saya baru faham kenapa dia benci sangat dengan wanita itu. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Silakan 669-11897 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Ada yang di sini kata kisah yang diceritakan malam ini memang best, Casey. Lebih best lagi kalau Casey dapat extend sampai pukul 3 pagi, Casey. Saya akan tabik spring Kalau extend sampai 3 pagi tabik spring buat apa? Kalau extend sampai 3 hari pula. Kan dah melalut. Wow, kalau saya extend 3 hari masuk buku rekod Guinness 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Pagi. Siapa tu? Oh, ini Mbak Yati. Ya, Mbak Yati. Ya, yes. Aha, ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Ya, ini pengalaman yang betul, nyata atau tidak nyata saya tak tahu. Ini berlaku di mana tu? Saya di Indonesia. Ini dulu saya punya anak satu. Suami saya itu seorang ini macam apa, antar orang bawa kereta ini macam. Dan saya itu sakit sangat panas sekali. Tapi saya sudah ada kongsi sama orang bawa orang. Sudah abang pergilah, saya tak apa di rumah. Saya macam sudah pergi jam 12 kalau saya tak salah itu. Dia balik lagi ke rumah. Ingat saya, abang sudah pergi tapi kau balik lagi. Fikir saya macam, saya tak ada fikir panjang sudah, ini suami saya sudah. Tapi sangat panas. Saya masih ingat, bukan salah. Abang saya panas nih. Saya bilang, oke lah, tak ada cakap. Dia diam. Kenapa sampai saya diam? Kenapa ini tak sama? Betul tak sama itu jam 12 lebih lah itu dia kayak datang ini macam. Dan dia peluk saya itu sejuk sangat kayak ais deh. Dan saya pun, ayah ini suami saya. Saya rasa tali tak sama nih. Dan itu sejuk itu sampai sekarang pun saya pun tak tahu hilang. Saya pagi bangun mak mau sembahyang subuh macam. Dia tok pintu suami saya datang. Loh, abang datang. Yang tadi siapa yang nak peluk tu? Saya pun, siapa yang peluk saya tadi Siapa? Saya fikir, siapa ya? Itu hilang sampai saya bangun, tak ada apa, tak ada sakit. Sampai sekarang saya tak pernah sakit. Sampai kerja di Singapura ini pun tak pernah sakit. Itu saya sampai sekarang fikir. Tetapi saya, kalau setiap saya habis sembahyang dan berdoa apapun, itu kayak datang lah itu di bodi saya ini. Sejuk itu kayak ais itu datang. Saya pun sampai sekarang tak tahu ini apa. Semakin saya baca surat-surat itu semakin kuat sampai sekarang saya pun tak tahu apa ini. Dan maaf saya bukan paranormal atau orang pandai, bukan. Ada orang sakit ini saya cakap di Singapura ini story sikit saja. Dia sakit, dia punya orang anak. Ini cakap saya bukan bohong, ini demi Allah. Ini Cina punya orang. Dia panggil master sama master, tapi dia tak tahu ini ada apa. Dan dia bilang, ya anak ini sangat gede, sangat. Dan dia ini ada ini Cina punya sembahyang. Ada baka-baka isi tong-tong itu baka-baka, tahu toh? Di sini itu dia pukul sama kaki dia balik. Sudah tak ada. Ini dia body sudah lain lah, bukan yang seperti dulu. Dia sudah pergi hospital. Orang tak betul lah. Itu ada 1 minggu atau 10 hari, tak tahu lah. Dia panggil saya, mak saya, kamu tolong ini adik saya family gini macam. Oh, saya orang Muslim, saya pun tak tahu Dia pasti tahu saya percaya orang Muslim dan saya percaya sama Allah, jalan Allah yang tahu. Saya tengok
Ya dia betul-betul bukan dia body mah, dan dia hilanglah, kayak hilang sudah ini macam. Saya pun tak tahu kenapa, saya pun tahu ini macam, saya pun tak tahu. Saya tak tahu ini, tapi kekuatan itu datang saya sejuk kayak ais ini macam. Saya tahu ini anak tak betul, dan saya sudah awak percaya dulu baik, sekarang pun baik sudah ini macam, tak payah fikir panjang apapun. Saya cakap sama yang punya anak, sama bapak dia, sudah awak Buddha percaya sama awak sembahyang Buddha, saya sembang saya kita ini macam. Dan saya habis sembahyang tahajud, saya pun tak ada fikir panjang nak untuk apa saya di sini pun kerja, dan saya nak cari family. Alhamdulillah saya datang hari Sunday, Minggu, Isnin, Selasa, Rabu okey lah. Dan itu keluar dari body itu cakap-cakap awak nak apa, saya tanya dia cakap saya tak ada nama, saya tak ada rumah, saya tak ada baju, saya tak ada makan, dan awak nak apa? Saya nak semua. Okey, ini body, ini manusia, awak tak boleh saya cakap ni. Dan saya kasih dia tasbih saya lempar dia kepala. Dia nak, okey, awak nak jadi Muslim atau jadi awak? Dia cakap jadi saya, tapi kasih saya nama. Okey, aku kasih nama, aku kasih makan, aku kasih semua, awak pergi. Dan continue itu sekitar 7 hari lah dia nak pergi, dan saya ada puasa sendiri untuk ini. Saya pun tak tahu, tapi ini body saya tak tahu ini, tapi yang mungkin dari kelantaran ini sejuk itu mungkin saya pun tak tahu. Sampai sekarang saya nak tahu saya ini apa, saya ini macam saya ini apa, saya pun tak tahu. Tapi saya percaya Allah kasih jalan saya untuk jalan baik, cuma mau ambil jalan baik atau tak baik ini saja. Tapi saya nak mau ingin tahu, siapa tahu ini orang yang Singapura bisa tolong saya ini body apa saya pun tak tahu. Tapi saya maaf bukan saya ikut Buddha, tapi saya menghormati. Setiap saya tidak di Singapura, setiap pagi saya kayak kata orang Cina, orang Muslim tak boleh bakar, tapi saya tak. Setiap pagi saya ambil itu, bakar steak itu, bakar setiap ini pagi kayak good morning, thank you ini macam. Saya di Singapura 5 tahun hampir, tapi semua temple Cina punya saya tahu semua. Ini yang saya tahu, tapi saya nak minta tolong juga yang tahu-tahu apa ini. Ini body saya tak tahu. Saya pun bingung. Apa itu? Apa yang masuk body saya itu? Suami saya bukankah? Inilah yang bikin teka-teki saya sampai sekarang. Sampai saya tahu semua, tengok apa yang orang tak tengok, saya bisa tengok. Ini pun saya pun tak tahu lah. Ini apa body saya? Tapi saya dalam hati saya hanya asma Allah saja, jalan baik saja. Walaupun saya tapi saya seperti Oset punya orang di Indonesia. Saya menghormati Singapura. Buddha sangat kuat, power sangat kuat. Saya tahu. Saya thank you sama ini ada ini apa? Acara ini abang ke sini bisa curhat lah. Kalau ada orang yang bisa tolong saya ini nak harus bagaimana, saya pun tak tahu. Di Indonesia saya tak seperti ini. Saya bukan master, saya bukan orang pandai, saya bukan apa, saya tak tahu. Karena air water 1 gelas bisa bikin orang baik, saya pun tak tahu. Tak tahulah. Itu pengalaman saya. Saya sangat suka Singapura, tapi nak jalan baik. Kalau tak baik, saya tak tahu. Terima kasih sama abang. Terima kasih waktunya untuk saya. Saya sangat suka acara ini.
Itulah pengalaman saya. Sampai sekarang ada teka-teki apa, saya tak tahu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam ya Yati. Terima kasih. Okey, itu dia kisah daripada teman kita dalam Misteri Jam 12. Saudara, Kata Pok T, Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam. Ini pengalaman Pok T yang dialami berapa ni? 2 tahun yang lalu kata beliau. Dan hal ini ketika Pok T sedang berbasikal dari berjumpa dengan teman Pok T lah. Dan Pok T selalunya kalau ada masa suka berbasikal daripada menunggang motosikal. Sebabnya nak bersenam dan juga menjaga kesihatan lah. Maklumlah dah usia-usia senja ni macam-macam nanti sakit. Jadi ada kalanya waktu malam kalau jumpa dengan teman untuk minum kopi, bersantai-santai di kedai kopi, tak adalah dia tak kata bersantai, cuma tak kata beliau duduk jumpa teman lah di kedai kopi berdekatan dengan rumah Pok T. Pok T lebih suka berbasikal. Jadi pada suatu hari tu Pok T kayu basikal, tapi tak tahulah apakah sebabnya. Ini pengalaman yang berlaku dekat satu kawasan. Ini hal berlaku di Woodlands. Woodlands mana tak beritahulah. Mungkin di Marsiling ke, mungkin di kawasan Admiralty ke. Tapi kata Pok T, bila nak pulang tu, dekat satu kolong blok ni Pok T menunggang basikal, tiba-tiba basikal Pok T menjadi begitu berat sangat. Beratnya seolah-olah macam ada orang duduk di bahagian belakang basikal. Basikal Pok T ni jenis dekat belakang ni ada tempat duduk tapi beralas besi lah. Jadi rasanya macam berat sangat tau. Yang membuat Pok T rasa benar-benar di belakang tu ada sesuatu. Tulisan sesuatunya tu ada open and close inverted comma lah. Ada sesuatu yang tumpang apabila Pok T membaca ayat kursi. Kemudian Pok T sembuh dekat kiri dan kanan bahu Pok T. Selepas tu, basikal menjadi ringan seperti sebelum ini. Rasa-rasanya ada yang menumpang. Dulu bila dengar orang cerita, motosikal berat lah, tempat duduk belakang ada orang tumpang lah, basikal nak kayu susah lah. Macam susah nak percaya. Ni semua buat-buat cerita. Tapi bila Pok T dah kena, faham bagaimana perasaan bila basikal tu berat, tapi di belakang tidak ada sesiapa. Terima kasih. Dan selamat tengah malam. Ini merupakan pengalaman yang dialami oleh pendengar bernama Nur Syakirah yang merupakan seorang pendengar Misteri Jam 12, berasal dari Malaysia, berasal dari Johor, Pontian, Pekan Nenas. Kisah yang dikirimkan kepada saya. Inilah antara perkara paling seram yang beliau pernah alami ketika dia waktu itu. Ketika beliau usia muda remaja. Berbasikal pada waktu malam. Pergi ke rumah temannya untuk ulang kaji pelajaran. Ulang kaji pelajaran sampai lewat malam. Hampir-hampir jam 11. Hampir-hampir jam 11 malam dari rumah temannya dan dia pulang ke rumah. Berbasikal seorang diri. Pulang ke rumah kerana dah terlampau lewat malam dan dia pun nak balik, nak tidur, mengantuk. Jadi inilah kisah yang diceritakan kepada saya. Waktu itu kisah berlaku di kampungnya di Pontian, Johor, Pekan Nenas. Jadi bila dia nak pulang tu, temannya beberapa kali nasihatkan dia. Katanya, Syakirah, awak tidurlah rumah saya. Dah malam ni, awak naik basikal seorang-seorang. Esok pun tak sekolah. Tidurlah. Nanti awak telefon mak awak. Cakap awak nak tidur sini sebab dah malam sangat. Tapi saya tidak suka tidur rumah orang, isi. Saya tak tahu kenapa. Saya kalau keluar saya lewat mana pun, saya akan pulang ke rumah. Lagipun daripada rumah teman saya ke rumah saya, kalau saya menunggang basikal, kalau saya pulang ni, lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit lah akan saya sampai ke rumah saya. Tak jauh pun. Jadi saya pun kata pada teman saya yang saya benar-benar nak pulang, saya lebih selesa pulang ke rumah, tidur di rumah sendiri. Jadi teman saya pun tak nak lah. Dia tak nak cakap panjang. Dia hantar saya depan pintu, saya turun ke bawah dan saya menunggang basikal saya. Pendengar Ria 897, kata Nur Syakirah, untuk pendengar Singapura yang tak tahu, Pontian, Johor, Pontian, Pekan Nenas adalah sebuah kawasan perkampungan
perkampungan yang mana dekat situ ada ladang-ladang. Ladang-ladang yang dicucuk tanam, antaranya nenas, antaranya juga dulu ada pokok-pokok seperti kelapa sawit dan sebagainya. Jadi pendengar Misteri Jam 12, tempat yang Nur Syakira tinggal ni jaraknya 10-15 minit. Waktu malam seorang diri menunggang basikal. Saya mula kayuh tinggalkan rumah teman saya. Kayuh seorang diri dengan semangat nak pulang ke rumah. Apabila saya sedang mengayuh basikal saya, dari jauh saya nampak ada seorang wanita ni sedang berjalan. Seorang wanita berjalan seorang diri. Jadi tidaklah rasa pelik sebab saya pun seorang remaja menunggang basikal pada hampir jam 11 malam dekat kawasan yang sama. Tapi yang membuat saya rasa takut, pertama kali saya nampak dari jauh tengah tunggang basikal saya sedang kayuh basikal, nampak perempuan ni sedang jalan dekat tepi parit. Ya, sedang berjalan seorang diri di jalan raya kecil yang sempit. Jadi dia jalan seorang, saya pun menunggang basikal melepasi wanita tersebut. Bila saya lepasi wanita tersebut, rasa meremang sedikit dan boleh bau harum sangat. Saya pun tak toleh ke belakang lah. Teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Lat lagi beberapa meter gisi. Ya, lebih kurang dalam jarak jauh 50 meter daripada mana saya nampak penampakan wanita yang pertama ni. Saya terperanjat. Sampaikan saya tekan brek. Secara mendadak, saya hentikan basikal yang saya tunggang sebab saya terperanjat. Dekat depan saya, seolah-olah dari belakang, menyerupai wanita yang sama yang tadi saya nampak. Ini kan tadi aku nampak dekat belakang. Takkan sama orang. Lain orang kot. Saya sampaikan pandang belakang isi tengok. Tapi dah jauh dah gelap, dah tak nampak sebab jalan tu memang tidak ada lampu. Saya tengok depan balik, wanita tu sedang berjalan seorang diri. Tak apalah, saya cekalkan hati, mungkin pelanduk dua serupa. Ya, saya pun tidak fikir panjang-panjang, saya mula kayuh basikal saya. Pendengar Ria 897 FM, saya lepas wanita yang kedua ni, yang mungkin sama orang ataupun tidak, saya tak pasti, saya tak pandang wajahnya. Dah lepas tunggang basikal saya melepasi wanita ini, sedang kayuh dan kayuh, tiba-tiba saya terdengar bisikan. Bisikan di telinga saya. Katakan, akulah orang tadi. Saya terperanjat kisi. Kata Nur Syakira, saya tekan brek, tarik nafas istighfar, toleh belakang. Tidak nampak seorang pun yang ada di belakang saya. Pendengar Ria 897. Saya tengok belakang agak lama saya berdiri dengan basikal saya. Dengan harapan mungkin wanita yang saya nampak buat kali kedua akan jelma, yang akan muncul daripada kawasan yang gelap. Tapi setelah saya tunggu beberapa saat tidak timbul-timbul, lagipun saya kayuh tidak jauh setelah suara itu kedengaran. Saya cuba menunggang basikal saya, tinggalkan kawasan itu dan terus menunggang basikal, kayuh dan kayuh sambil mulut komat kamit membaca surah. Pendengar Ria 897, akhirnya Nur Syakira kata, saya sampai di hadapan rumah saya. Bila sampai dekat depan rumah, tadi sebelum saya keluar, saya dah telefon ibu saya. Saya dah kata saya dalam perjalanan nak pulang. Jadi ibu saya tak kunci pintu rumah. Ibu saya tunggu saya. Jadi bila saya dah masuk kawasan pekarangan, kawasan rumah saya, ibu saya nampak sedang berdiri di tingkap rumah. Daripada tingkap, ibu saya jalan sampai depan pintu, ibu saya berdiri. Saya letakkan basikal dekat tepi, saya mangga basikal saya, kemudian nak naik atas, saya pun beri salam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kemudian ibu saya kata, Syakira jangan naik dulu tunggu dekat bawah ya. Jadi apa yang ibu saya buat? Ibu saya pergi ke dapur, mengambil satu baldi air. Air itu diambil dengan gayungnya sekali. Jadi dia turun ke bawah. Kemudian ibu saya kata, ambil air ini, cedok, baca bismillah,
curah dekat kaki kiri dan kanan, sebanyak 3 kali, kata ibu saya. Saya rasa pelik tau, tak pernah pun buat macam ni. Tak apalah, saya curah je lah, ambil air tu, segayung yang pertama, curah sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil lagi, saya curah lagi, ambil lagi, curah lagi. Kemudian barulah saya langkah kaki kanan, naik ke atas rumah. Sampai dekat depan pintu, ibu saya kata, Syakira, terus pergi ke dapur, cuci muka, ambil wuduk, ya, masuk bilik. Bila saya jalan ke dapur, ibu saya berdiri depan pintu tau Kesi. Sambil saya terdengar dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca Kesi sampai habis. Sampai habis. Apa tak kena ni? Kemudian ibu saya kata, rumah ni bukan rumah kau, tempat ni bukan tempat kau, jangan ganggu keluarga aku. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya dengar ibu saya sembuh, walaupun saya tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Tapi saya dapat agak, kata Nur Syakira. Mungkin, maaf Nur Syahira, mungkin yang ikut saya pulang bila saya balik itu adalah wanita yang saya nampak sebanyak 2 kali. Ya Allah Kesi, nasib baiklah ibu saya tunggu saya di depan pintu. Kalau saya main masuk ke dalam rumah, mungkin makhluk itu juga akan ikut saya masuk ke dalam rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam Kesi. Daripada Abdillah berkongsi peristiwa yang menakutkan. Kata Abdillah, saya ingin ketengahkan satu pengalaman saya yang menyeramkan, dan ini berlaku di salah sebuah perhentian bas dekat dengan Mandai Road. Kesi, tempoh hari saya ni sebenarnya telah pun pergi bersiar-siar dengan tunang saya dalam kenderaan. Dan kami adventure di waktu malam, bukanlah adventure pergi tanah perkuburan. Memang kami tak berani. Tetapi telah pun pergi ke jalan-jalan yang kami rasakan pernah diketengahkan ataupun pernah diceritakan. Antaranya kami telah pun pergi lalulah dekat kawasan Old Tampines Road. Ada juga kami telah pun pergi ke Old Upper Thomson Road dan juga ke Mandai Road. Bila berada di Mandai Road, waktu itu sekitar 3 lebih pagi. Saya dengan tunang, saya memandu, tunang berada di sebelah. Bila dah sampai dekat Mandai, tunang saya pun dah mengantuk, dia pun dah lelapkan mata, dah tertidur di tempat duduk depan kenderaan. Saya pandu dengan perlahan-lahan. Dan apabila saya ternampak, ada seseorang lah sedang duduk di perhentian bas, seolah-olah orang tu sedang tunggu bas. Jadi saya pun hairan. Apa saya buat? Saya pandu dekat dengan perhentian bas, saya berhenti sebelah depan. Kemudian berhentikan kenderaan saya konon-konon action lah, keluar dari kenderaan. Tunang sedang nyenyak tidur. Kata beliau ni, Abdillah ni, saya pun keluarkan sebatang rokok dan hisap rokok di luar kenderaan. Bila saya hisap rokok, selepas saya hidupkan sebatang rokok, saya konon-konon action toleh ke belakang. Bila toleh, masih nampak wanita yang sama sedang duduk dan tunggu bas. Jadi saya tengok, perhatikan dari jauh Kesi. Bila saya perhatikan dia lama-lama, dia pun tak bergerak Kesi. Malah dia duduk setempat, tidak kiri, tidak kanan. Dia duduk hanya memandang ke hadapan. Jadi saya pun, tak apalah, mungkin betul-betul dia duduk situ ambil angin ke, saya tak nak fikir bukan-bukan. Saya pun dah habis isap rokok, saya campak rokok saya kemudian masuk balik ke dalam kenderaan. Kemudian terlupa. Kotak rokok saya letakkan atas kenderaan dengan lighter. Saya keluar balik. Bila saya keluar balik, saya nak ambil kotak rokok, saya toleh belakang. Wanita yang tadi duduk dekat bus stop Kesi kini berada dekat tempat bumbung bus stop ataupun bumbung perhentian bas. Sedang duduk sambil hayunkan kakinya. Bila saya nampak, astaghfirullahalazim, saya masuk balik dan ambil rokok dengan lighter saya, hidupkan enjin, berlalu pergi dari kawasan itu. Saya bersyukur tunang saya nyenyak tidur. Kalau dia nampak, habis lagi terpekik-pekik dia dibuatnya, menyusahkan saya nanti. Itulah pengalaman peristiwa, dan saya sampai sekarang tak beritahu dia sebab saya tak nak takut bila saya ajak dia keluar malam bersama dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Abdillah Woodlands. Kisah pengalaman yang menyeramkan ini, bayangkan teman-teman Ria 897 FM.
Ini daripada Encik Rudi. Encik Rudi berkongsi pengalaman dan beliau bertugas sebagai seorang bertugas sebagai movers lah. Mereka yang membantulah untuk pindah rumah, angkat barang dan sebagainya bersama dengan salah sebuah syarikat. Dan kali ini beliau ditugaskan bersama dengan beberapa orang teman. Ada sebuah pejabat di Singapura nak berpindah ke bangunan yang lain sebab bangunan yang pejabat ini beroperasi ini nak ditutup lah. Jadi bangunan tu nak ditutup dan dipindahkan ke tempat yang lain. Bangunan yang dimaksudkan ini terletak di kawasan Mandai. Katanya betul-betul gisi di belakangnya dekat dengan kawasan Ford Factory. Macam itulah kata beliau lah. Jadi bila saya sampai dekat kawasan itu sebenarnya untuk mengalihkan segala barang-barang dalam pejabat tersebut bukan hanya memakan 1 hari. Ia memakan lebih kurang 2,5 hari. Mengikut barang-barang, almari, dokumen yang harus dimasuk dalam kotak, harus dibungkus. Dan saya difahamkan pula, yang nak memindahkan barang-barang ni hanya saya dan 3 orang sahabat yang lain. Kami berempat kisi. Harus bersihkan pejabat yang seluas, bayangkan 1,200 kaki persegi. Besar, Dan banyak barang, perabot-perabot yang harus kami simpan dengan baik sebelum diangkatkan ke tempat yang lain. Jadi inilah kisah dari Rudi berkongsi pengalamannya di salah sebuah bangunan lama dekat dengan Mandai, dekat dengan katanya sini, Ford Factory. Di Ria 897 dalam Misteri Jam 12. Rudi memberitahu, kami bermula bertugas sebagai movers ataupun tukang pindah akan datang dan report di pejabat ataupun di ofisnya katanya di sini sekitar 7:30 pagi dan harus sampai di tempat yang kami bertugas tu selewat-lewatnya 9 pagi. Jadi 7:30 tu kami akan dibagi-bagikan pada kumpulan A, B, C, D. Sebab syarikat itu ada mengambil bukan satu, malah beberapa tempat lah untuk membantu dalam proses pemindahan. Jadi katanya Rudi, pengalaman yang tak dapat dilupakan ini, beliau terpanjat apabila beliau ini dan juga temannya seramai 4 orang saja ditugaskan untuk menjaga ataupun untuk memindahkan pejabat yang cukup besar. Jadi saya tanyalah kepada supervisor yang telah mengerahkan rakan-rakan tugas. Supervisor mengatakan dia mengerahkan rakan-rakan tugas tidak begitu ramai di pejabat yang nak pindah ni sebabnya walaupun sikit orang, hari yang diberi agak lama, 2,5 hari untuk habiskan. Jadi sebab itulah dia tidak ingin membazir ahli anggota. Mereka memerlukan yang lain untuk melaksanakan tugas yang memerlukan 1 hari untuk siap. Jadi saya pun tak nak banyak colok, kata Rudi. Saya pun menaiki lori dan memandulah lori tersebut. Bila sampai di destinasi berdekatan dengan kawasan Mandai Road, betul-betul atas bukit di sini, naik bangunan sebelah belakang paling ujung sekali. Ia merupakan sebuah factory lama. Dan ada seorang pengawal keselamatan, pakcik Melayu kita lah. Bila sampai, saya pun tunjuklah kami punya order form yang kami harus membantu syarikat di tingkat ini untuk buat pindahan. Jadi, bila sampai saja, saya pun naik ke atas di lantai 4 dan kami mula ke pejabat. Di dalam pejabat tersebut ada para pegawai yang juga turut membantu mengarahkan kami untuk apa yang perlu kami lakukan. Jadi saya tanya kepada teman-teman, nak overtime tak malam ni? Kalau overtime, kami boleh habis dalam 1,5 hari. Jadi malam ni dan esok tengah hari, kami boleh langsaikan segala kerja-kerja pemindahan ini. Jadi semua setuju. Saya pun telefon supervisor. Supervisor kata, okey, kalau semua nak overtime boleh. Jadi malam tu kami cuba bertungkus-tumus bertugas. Saya dengan teman-teman saya mulalah bungkus barang masuk dalam kotak, angkat almari, angkat safe box, semua masuk dalam lori. Lori yang kami pandu sebanyak 2 lori. Saya pandu 1, teman saya satu lagi pandu 1 dan kami dah muatkan semua lah. Jadi setelah itu saya penat, saya pun pergi ke satu sudut untuk menghisap sebatang rokok. Apabila saya sedang menghisap rokok,
betul-betul dekat tepi parapet ataupun di koridor lah, dekat dengan tempat orang boleh jenguk ke bawah lah katanya di sini. Saya terdengar ada bunyi tangisan wanita, dan tangisan itu datang daripada tangga turun naik bangunan tersebut. Saya pun memandang ke arah tangga. Apabila terperanjat, ternampak seorang budak perempuan sedang duduk dekat tangga menangis. Jadi saya ni tak tahulah, mungkin dia bergaduh ke dengan ibunya ke, ataupun ada pejabat yang lain. Saya pun tanya, "Why are you crying, girl?" Jadi budak tu hanya tengok saya, dia berdiam. "Kenapa kau menangis lagi?" Saya tanyalah dalam bahasa Inggeris, sebab saya tengok wajahnya macam budak Cina. Jadi akhirnya budak itu kata dia takut nak naik atas dalam bahasa Inggeris. Saya kata, "Kam, saya temankan dia." Saya pun buang rokok saya ajak dia naik atas. Jadi saya tanya tingkat berapa, dia kata tingkat atas sekali. Naik sampai tingkat atas kisi. Dan saya tanya mana satu pejabat ibunya. Dia kata ujung sekali. Saya pun jalanlah dengan budak ni. Bila jalan dengan budak ni, sampai dekat satu pejabat ni, saya tengok pejabatnya gelap, dikunci. Jadi saya tanya, "Betul ibu kamu kat dalam sini?" Dia angguk kepala lah bila saya tanya dalam bahasa Inggeris. Jadi pada pendengar dia 897 FM, Rudy pun rasa tak sedap hati. Takkanlah budak kecil macam ni berada dekat bangunan factory yang dah nak rubuh ni seorang diri. Jadi, apa yang saya buat, kata Rudy, setelah saya tengok bangunan tu, dalam pejabat tu macam kosong gelap, tak ada orang, saya pun rasa tak sedap hati. Budak tu masih berdiri di belakang saya berdiri di hadapannya. Apa saya buat, Kisi? Saya cakap, "Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Tolonglah keluar dari sini. Tolonglah keluar dari sini." Tiba-tiba terus serentak bulu roma saya meremang. Ada benda yang tak kena, saya dah salah hantar, Kisi. Tak tahulah siapa yang saya hantar. Saya toleh perlahan-lahan. Budak tu dah tak ada di belakang. Saya lari macam lipas kudung, turun tangga. Sepanjang saya lari tu, saya pergi Allahu Akbar berkali-kali, turun bawah sampai teman saya nampak. Dia terperanjat dan ketawakan saya. Dia tanya, "Kenapa engkau macam ni? Macam orang mabuk." Saya pun kata, "Engkau tak tahu apa kau nampak." Dan kemudian kami mulalah kami untuk angkat barang-barang. Dan setelah nak dekat 10 malam, saya pun kata pada teman-teman yang lain untuk bungkus dan kita nak balik. Jadi saya pulang ke rumah dengan lori ada setengah muatan lah. Dan sebelum pulang tu saya sempat berbual dengan Pak Cik, pengawal keselamatan. Saya tanya, "Cik, bangunan ni, Cik, ada siapa lagi Oh, tak ada, syarikat yang saya pindahkan ni adalah yang terakhir untuk pindah. Bangunan ni memang tak ada orang. Satu je company yang saya ditugaskan lah." Bila saya dengar, saya terperanjat, kata Rudy. Jadi saya tanya, "Pak Cik, tadi saya nampak ada budak perempuan." Sebelum habis saya kata budak perempuan, Pak Cik tu kata, "Kau jangan layan budak tu. Budak tu pernah ada satu kes." Tapi waktu tu Pak Cik tu belum lagi bertugas di situ lah. Budak tu jatuh dari tingkat atas ke bawah apabila dia panjat-panjat sampai membawa maut. Benda ini dah ramai yang bekerja di sana tahu tentang kehadiran budak itu. Bila saya dengar terperanjat kisah dibuatnya, keesokan hari nasib baiklah kami datang pagi. Dan memang benar target saya habis pukul 12 tengah hari. Kami tamat sekitar 2:30 petang. Setelah habis kerja selesai semua, saya tak akan kembali ke tempat itu. Terima kasih dan juga selamat tengah malam.